Rakaman CCTV Plaza Tol Juru dengan jelas menunjukkan aksi suspek menarik rambut mangsa semasa melintasi laluan tol. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum mangsa mati dikelar suspek. Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Kejadian tragis ini berlaku pada Februari 2015 di Lebuh Raya Utara Selatan Plus dalam daerah Taiping, Perak, melibatkan mangsa iaitu seorang pelajar UiTM Permatang Pau yang menaiki kereta bersama-sama suspek. Suspek pergi berjumpa mangsa pada pagi kejadian untuk memulangkan laptop yang dipinjam suspek. Mereka berjumpa di pintu masuk asrama UiTM tersebut. Mangsa kemudian diajak untuk menaiki kereta bersama suspek dan keputusan mangsa ini tidak disangka akan membawa satu tragedi. Kerana curiga atas kemungkinan yang akan berlaku, kawan mangsa yang mengetahui mangsa keluar dengan suspek terus menghubungi ibu bapa mangsa. Hubungan suspek dan mangsa tidak disukai ibu bapa mangsa yang sudah melarang suspek daripada mendekati mangsa. Pada jam 11 pagi, bapa mangsa menerima mesej daripada kawan mangsa yang memaklumkan suspek telah melarikan mangsa. Bapa mangsa terus hubungi ibu bapa suspek. Ibu bapa suspek cuba memujuk suspek untuk memulangkan mangsa, malangnya suspek tidak dapat dihubungi. Bapa mangsa kemudian menerima satu panggilan telefon daripada ibu bapa suspek. Ibu bapa mangsa mengharapkan berita yang baik, tetapi sebaliknya. Ibu bapa suspek memaklumkan mangsa cedera ditikam dan sedang berada dalam keadaan tenat. Bapa mangsa terus ke Balai Polis Alor Star dan pemeriksaan dengan Balai Polis Taiping mengesahkan ada laporan kejadian tikaman berlaku di Lebuh Raya. Ketika ibu bapa mangsa dalam perjalanan ke Hospital Kuala Kangsar, polis menghubungi mereka memaklumkan anak mereka sudah tiada. Sayu hati mereka setelah menerima berita sedih tersebut. Tetapi, adakah suspek yang membunuh mangsa? Hasil bedah siasat daripada ahli patologi mendapati kematian mangsa adalah akibat kesan tikaman tunggal di bahagian hadapan leher sepanjang 6 cm yang memutuskan carotid artery yang menyebabkan pendarahan teruk. Suspek mengatakan mangsa sebenarnya membunuh diri dengan mengelar leher sendiri. Mangsa dikatakan mengugut suspek untuk memberhentikan kereta. Sekiranya tidak, mangsa akan membunuh diri. Adakah benar dakwaan suspek ini? Saksi terawal yang melihat kejadian ini adalah seorang pendunggang motosikal yang melihat sebuah kereta Proton perdana berhenti di laluan kecemasan. Ketika inilah saksi tersebut dapat melihat suspek menarik rambut mangsa dan arahkan mangsa keluar dari kereta. Kedua-dua tangan mangsa tergapai-gapai seolah-olah sedang meminta tolong. Mangsa ditinggalkan di atas jalan dan suspek pergi ke lereng bukit dipercayai untuk melempar pisau yang digunakan untuk menikam mangsa. Mangsa yang dalam keadaan tenat dikerumuni orang awam yang berhenti memberi pertolongan. Kelihatan seorang pakcik menutup kepala mangsa dengan kain sambil memberi mangsa air dan mengajar mangsa membaca ayat Al-Quran. Suspek yang turun ke lereng bukit kemudian datang kembali ke tempat kejadian dan dengan bersahaja berjalan melangkah badan mangsa dan kemudian berkata, "Tak mampus lagi ke perempuan ni?" Orang awam kemudian berperang mulut dengan suspek dan suspek kelihatan cuba melarikan diri tetapi ditahan oleh orang ramai dan mereka mengikat suspek menggunakan tali pinggang.
Suspek ditahan dan didakwa atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah Tinggi telah memutuskan suspek bersalah atas kesalahan membunuh dan dihukum gantung sampai mati. Keputusan Mahkamah Tinggi telah disahkan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan pada Mac 2019 yang menolak rayuan suspek yang mengatakan mangsa mati disebabkan membunuh diri. Panel Hakim Mahkamah Rayuan yang Ahmad Arif Ahmad Asnawi, Abdul Rahman Sebli dan Kamaruddin Hashim memutuskan suspek yang mengelar mangsa sehingga menyebabkan mangsa mati dan hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Dalam kes ini, dua pakar forensik memberikan bukti yang berbeza. Seorang pakar memberitahu mahkamah mangsa mati disebabkan mangsa membunuh diri, manakala pakar forensik kedua mengesahkan tikaman pada leher mangsa bukan dibuat mangsa sendiri. Sekiranya ada dua bukti pakar yang berbeza, mahkamah mempunyai kuasa budi bicara untuk memilih mana-mana bukti daripada pakar, merujuk kepada kes Tengku Abdullah ibni Sultan Abu Bakar lawan Muhammad Latif. Setelah mendengar keterangan semua saksi dan bukti yang dikemukakan di mahkamah, panel Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan suspek bersalah atas kesalahan membunuh mangsa dan digantung sampai mati. Pisau yang dilempar suspek di lereng bukit dicari pihak polis dengan kerjasama orang awam. Pisau tersebut berjaya dijumpai, tetapi pakar forensik tidak menemui DNA suspek pada sampel darah disebabkan sampel darah rosak hasil tindak balas bakteria akibat suhu panas dan lembab. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Hakim Besar Malaya yang Ahmad Arif Azhar Muhammad pada 6 November 2019 mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan. Suspek didapati bersalah mengelar leher mangsa dan hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Syarafi Abu lawan Pendakwa Raya 2019 MLJU 205 Mahkamah Rayuan Putrajaya.